Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And morning to all. Salam Jumaat. Ini hari Jumaat kan. Okay, masa pukul 7.46, 7.45, 46. Right. Okay, so ada lebih kurang 14 minit lah untuk briefing sikit mengenai chapter yang ketiga lah. Alright. So chapter yang pertama dah settle dah. Chapter yang kedua pun dah settle. So sekarang ni chapter yang ketiga pula. Chapter yang ketiga electrochemistry. Electrochemistry. So untuk electrochemistry ni you all kena faham konsep galvanic cell. Yang tu. Jadi perlu faham dulu konsep galvanic cell kalau untuk electrochemistry lah. Minum kejap guys. Ini awal datang kerja, right? Belum pukul 10 lagi, baru 7.47 tu, right? Jadi untuk electrochemistry ni galvanic cell tu konsep kat situ memangnya perlu faham dengan jelas. Barulah kita boleh pergi kepada electrolytic and so on lah. Jadi dalam galvanic cell ni apa yang pentingnya yang awal-awal tu? Yang paling penting sekalinya you kena tengok SRP table. Dalam exam SRP table ni, standard reduction potential punya table ni tak diberikan. Jadi daripada SRP tu, jadi macam mana kita nak nak tahu benda tu? Macam contoh ni lah, dia beri contoh kan. Dia beri inox, dia dalam volt voltan, right? Inox copper 2 plus / copper. Yang tu. Jadi kena faham sendiri dia punya half cell equation lah. Kalau dikata inox copper 2 plus / copper, maknanya kat situ dia bahagian reduction. Maknanya copper 2 plus 2 mole of electron produce copper. Tapi yang dalam chapter 3 ni pun agak penting letak dia punya phase. Macam contoh Cu2 plus aqueous plus 2 mole of electron produce copper in term of solid phase. Yang tu. Jadi dia akan ada value inox dia. Ni kena faham betul-betul ni. Apabila diberikan galvanic cell, kita perlu detect sama ada dia akan bagi dua lah. Contoh ambil copper dengan zinc. Copper dengan zinc. Electrolyte dia pakai copper 2 plus dan juga electrolyte dia pakai zinc 2 plus. Kat situ. Jadi you kena tengok dia punya inert value. Kalau inert value dia berada di atas ni lah, tengok dua tu lah, copper dengan zinc tu. Tengok dia punya copper 2 plus dengan zinc 2 plus tu. Tengok position dia bagaimana. Kalau position dia dalam SRP table berada di atas, maknanya dia akan undergo reduction. Yang atas tu maknanya yang more positif lah. More positive inox value. Dia akan berada di atas. So, dia akan undergo reduction. Yang ni kena tahulah, yang ni untuk galvanic cell lah. Yang mana-mana yang berada di bawah, contoh copper dengan zinc tadi. Tak silap copper kot yang berada di atas. Right, zinc berada di bawah. Right, dia tengok pada dia punya inert value dia. Biasa dia beri. So, apa-apa you dah dapat detect dah. Berada di atas adalah reduction, will undergo reduction. Jadi dia punya half cell equation stay lah. Stay maknanya seperti mana yang diberi. Kalau copper berada di atas, copper 2 plus 2 mole of electron produce copper solid.
Kalau dia berada di atas lah, maknanya tengok dia punya inok value dia lah. Kalau dia positif, positif lah. I pun tak tengok dia punya betul-betul value tu, right? And then tengok satu lagi bahan yang dia beri. Kalau dia beri contoh tadi zinc kan, zinc. Tengok zinc dia berada di bawah posisi dalam dalam SRP table tu. Dia less positif compare yang satu lagi. Jadi automatic dia akan jadi undergo oxidation. Kalau you dah dapat detect benda tu berada di bawah, so dia akan undergo oxidation. Kalau oxidation, contoh copper jugalah. Copper tu tengok dia berada di bawah. Di bawah, right? Di antara dua bahan yang diberi. Kalau dia berada di bawah, maknanya dia akan undergo oxidation. Maknanya you kena tukar dia punya tempat. Yang produk akan jadi reactant, reactant akan jadi produk. Jadi copper solid dia kena tukar lah. Dia normally dia dalam keadaan reduction, copper to plus 2 mole of electron produce copper solid kan. Jadi apabila dia ni berlakunya copper ni undergo oxidation, so switching tempat, copper solid produce copper to plus 2 mole of electron. Itu. Jadi you kena tahu, you kena faham sendiri. Diberinya value inox, dia berada di atas, itu merujuk kepada reduction. Kalau dia less positif, dia berada di bawah, maknanya dia merujuk kepada oxidation. Jadi daripada situlah kita akan buat overall equation. Pastikan mole of electron tu adalah sama untuk bahagian reduction dan juga untuk bahagian oxidation. Jadi apabila benda tu dah sama, you boleh matikan antara elektron tu. You can cancel the elektron. Itu. Kalau dia kata 2 mole elektron terlibat kan, contoh yang tadi copper 2 plus 2 mole of electron. Untuk zinc 2 mole of electron juga. Jadi tak ada masalah lah. Mati je, tak perlu you darab. Tapi kalau salah satu tu 1 mol, satu lagi tu adalah 2 mol, yang 1 mol tu you kena darab. Pasalnya you nak cancel dia punya elektron. Barulah you akan dapat dia punya overall equation. So, daripada situ, itu panjang lagi tu. Dia cerita galvanic cell ni, dia sampai kita panggil ni, the calculation of the E cell by using the Nernst equation. Itu sampai situ. Tapi yang pasti you kena faham dulu apa galvanic cell ni nak cerita. Dia cerita mengenai pertukaran energi, right? From the chemical reaction convert to electrical. Pasal itulah you kena tahu untuk bina dia punya galvanic cell punya diagram tu. Electrode apa yang diguna pakai, electrolyte apa yang diguna pakai, and then the salt bridge, dia ada 2 beaker lah. Untuk galvanic cell ni 2 beaker. So satu lagi nak pesan pada you all, once you dah dapat detect benda ni undergo oxidation, letak di bahagian kiri. Senang kita nak buat lepas ni the diagram tu. Letak sebelah kiri bahagian, belah kiri you sebelah kiri you bahagian oxidation, bahagian kanan you adalah bahagian reduction. Apabila you dah dapat detect lah. Apabila dapat detect, pasalnya oxidation ni dia akan reject electron. Reject the electron to the outer circuit. And then the movement of the ion. The function of the salt bridge is to completely the circuit, right? You kena tahu, the salt bridge dicelup dalam KCl. So, celup dalam KCl, apa dia punya ion? K+. Apa dia punya ion? Cl-. Mana dia punya pergerakan ion? Ke arah mana? Yang tu ada cerita dia. Jadi apabila you dah buat overall, you dah dapat tentukan dia punya reduction, you dapat tentukan dia punya oxidation, maka mudahlah untuk you buat overall equation. Maka mudahlah untuk you all buat cell notation. Maka mudahlah untuk you all
bina dia punya diagram of the governing cell, maka mudahlah untuk you all kira the E0 cell. E0 cell kena hafal dia punya formula. E0 cell apa dia? E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Okey, mana satu cathode anode ni? So, apabila you dah dapat detect, benda tu adalah reduction. So, automatic you boleh kata the value of the E0 untuk reduction tu adalah E0 cathode. Cathode. Ataupun cathode, right? And then yang bawah tu yang undergo oxidation, automatic dia adalah E0 value untuk anodes. E0 anode. Pasal tu you akan dapat the E0 cell. E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Dapat dah. You pun nak E0 cell. Pasal ni you nak guna pakai. Kita tahu ya. Yang galvanic cell ni dia mesti daripada tindak balas kimia akan hasilkan elektrik secara spontan. Jadi apabila secara spontan you kira you punya E0 cell mesti equal to plus 1.1 volt. Itu merujuk kepada dia punya spontaneous reaction. Dan ada 3 minit lagi. Okay. So, you dah dapat dah E0 cell dia. Dah dapat E0 cell dia. Kiralah by using the Nernst equation pula. E cell E cell equal to E0 cell minus 0.059. Tu divided by N. N tu adalah nilaian. You nak buat overall equation. Berapa mole of electron yang involved. 0.059 tu divided by N times the log Q. Q tu apa? You all dah belajar dah. The chemical equilibrium, right? Q adalah the concentration of the product divided by the concentration of the reactant. Pada overall equation, you kena tengok berapa mole stoichiometry dia yang terlibat. Kalau satu, log Q kan, log concentration of the product divided by the concentration of the reactant. Tengok, kalau dia copper tu plus. Copper tu plus lah, the concentration ni, bracket ni, right? And then, tengok, kalau dia 2 mole, to the power of 2 lah. Kalau dia 1 mole, tak payah. To the power of 2, kalau dia kata 3, contohlah, 3 mole of copper tu plus. 3 mole of copper. Maknanya you punya value to the power of 3. Gitu. Jangan tertukar pula, alright. Okay. Jadi fahamkan dulu the concept of the galvanic cell, guys. Apabila you betul-betul faham apa yang galvanic cell ni nak cakap untuk electrolytic cell, insya-Allah you akan lebih faham. Jadi 1 minit lagi pukul 9 tu tak? Jadi kalau you rasa live ni okey and so on, nanti lepas ni nak buat WTT, okey, you pergilah follow, like, komen lah. Kalau you tak faham apa-apa, komen je kat situ. And then repost and then share kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Jadi apa-apa yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang baik adalah datang daripada diri I sendiri. InsyaAllah guys. Salam Jumaat guys. InsyaAllah kalau I ada masa lagi. Ini lama sikit. Lebih kurang 15 minit I buat live. Right. Okey. Pasal I datang awal tadi kan. So 1 minit lagi pukul 8 guys. Okey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau ada masa lagi I akan buat live. Bye bye guys. Assalamualaikum.